Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertamanya saya ingin menzahirkan di Dewan Yang Mulia ini solidariti dan sokongan Ikatan Nasional kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin yang sedang pun berjuang untuk membebaskan tanah air mereka daripada penjajahan rejim Zionis Israel. Tuan Ketua, hari ini kita terima berita yang agak menggemparkan, iaitu satu tindakan maha zalim, kekejaman yang luar batas kemanusiaan, genosid yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap mereka-mereka yang ada di sebuah hospital di Gaza. Ini kita tahu adalah satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, melanggar batas-batas ketatasusailan kemanusiaan, melanggar undang-undang antarabangsa, dan sebab itu kita mengambil suatu pandangan kita harus mengutuk sekeras-kerasnya tindakan yang telah pun diambil oleh pihak rejim Zionis Israel ini. Pada Ketua, pada hari Jumaat yang lalu, Yang Amat Berhormat Tambun telah membentangkan belanjawan 2024. Ini diwar-warkan sebagai belanjawan yang terbesar dalam sejarah negara. Walau bagaimanapun, saya nak mengingatkan bahawa sebenarnya adalah lebih rendah daripada perbelanjaan yang telah pun disemak semula untuk tahun 2023, iaitu sebanyak 397.1 bilion. Soalannya tidak apalah kalau besar ke kecil, yang agak penting ialah bagaimana peruntukan belanjawan ini nak disalurkan secara yang agak berkesan kepada rakyat dan juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Bagi saya, cabaran semasa yang paling getir buat negara kita ialah untuk mengekalkan momentum ekonomi yang berdaya tahan dalam tempoh yang agak mencabar setahun ataupun 2 tahun ke hadapan ini. Dan lebih baik daripada keadaan yang kita hadapi waktu zaman pandemik yang lalu. Menurut Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD, pertumbuhan ekonomi global dijangka akan kekal lemah, iaitu berkembang hanya sekitar 2.7% pada tahun 2024 berbanding 3% pada tahun 2023. Maka baru-baru ini unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar juga yang telah pun disemak semula oleh Bank Dunia kepada 3.9% berbanding 4% pada tahun 2023. Dan ini menunjukkan realiti sebenar ekonomi negara yang mana wujud tanda-tanda penguncupan ekonomi di sebalik senario pertumbuhan global yang agak mencabar ini. Saya ingin menegaskan bahawa mengambil kira risiko penguncupan ekonomi, belanjawan 2024 tidak menyatakan secara terperinci apakah langkah-langkah luar biasa yang nak diambil oleh kerajaan untuk memastikan setiap aspek perbelanjaan ini dibuat secara berhemah, di samping memperkukuhkan kemampuan keuangan negara untuk membiayai perbelanjaan pengurusan dan pembangunan serta membantu rakyat yang sedang pun menghadapi kesukaran hidup. Dan dalam nak menjana sumber pendapatan kerajaan, Yang Amat Berhormat Tambun telah mengemukakan cadangan, iaitu sebuah reformasi cukai yang dikatakan cukai penghormatan daripada 6% kepada 8%, iaitu peningkatan 2%, dikecualikan ialah sektor makanan, minuman dan telekomunikasi. Menurut unjuran tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan 2024, hasil cukai penghormatan unjuran yang diunjurkan tadi meningkat daripada 16.6 bilion kepada 17.5 bilion, iaitu hanya lebih kurang 900 milion sahaja. Tetapi kesan daripada kenaikan itu bagaimana
ramai ahli yang berhormat telah membincangkan adalah kesan pengganda, multiply effect. Mungkin nominal saja 900 bilion, tapi mungkin 2-3 kali ganda membebankan pada rakyat. Sebab itu bagaimana yang ramai menyuarakan, walaupun kecil, kesannya adalah agak besar kepada rakyat. Walaupun cukai pendapatan ini kita kecualikan 3 sektor disebutkan tadi, oleh kerana ekonomi negara kita ini bergerak dalam rantaian bekalan yang saling berhubung kait, impaknya sudah tentu Tuan Yang Ketua memberikan kesan kepada sektor-sektor lain yang juga akan meningkatkan kos pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang akhirnya terpaksa ditanggung oleh pengguna. Dan ini bermakna kenaikan cukai itu pasti juga akan meningkatkan beban yang ditanggung oleh rakyat. Tuan Yang Ketua, soal kedua yang saya nak bangkit sini ialah rasionalisasi subsidi. Belanjawan 2024 telah menyentuh mengenai pelaksanaan rasionalisasi subsidi. Pada tahun hadapan dikatakan sebanyak 52.8 bilion disediakan untuk subsidi dan bantuan sosial. Ia ini berkurangan daripada 64.2 bilion yang telah pun diperuntukkan pada tahun ini. Saya duk kira jumlahnya ialah lebih kurang 11 bilion ringgit. Soalannya, walaupun telah pun dipotong, ke manalah wang yang 11 bilion ringgit itu nak digunakan? Sama ada untuk diberikan dalam bentuk bantuan-bantuan pada kumpulan yang terkesan ataupun untuk membayar hutang-hutang dan lain-lain lagi. Dan kemungkinan kalau itu dilakukan, kesan pada pengguna tidak sampai ke mana. Dan saya juga telah mendengar daripada awal hingga akhir ucapan belanjawan Tambun, agak malang tidak dijelaskan mekanisme ataupun rasionalisasi dan penyasaran subsidi dan bagaimana pula dia nak dilaksanakan. Ini tak disebutkan. Misalnya Tuan Yang Ketua ialah masalah subsidi petrol. Ia ini disebutkan kuantum yang terbesar. Bagaimana kerajaan nak menentukan golongan pendapatan manakah yang agak masih menikmati subsidi dan golongan mana pula yang tidak mendapat subsidi? Adakah kerajaan akan menggunakan kategori yang biasa kita sebutkan P40, M40 ataupun T20 sebagai asas penentuan, ataupun ada formula baru yang nak digunakan untuk menentukan siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat? Ini mungkin akan menimbulkan banyak persoalan di kalangan rakyat di negara kita. Dan ini akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Penentuan ini betul penting kerana tekanan kos sara hidup dirasai oleh semua rakyat tanpa mengira kelas pendapatan. Misalnya kumpulan isi rumah M40 juga yang tinggal di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan sebagainya ini, mereka juga akan menanggung beban kos sara hidup yang ditanggung oleh keluarga mereka mungkin sama dengan apa yang juga ditanggung oleh kumpulan M ataupun B40. Dan apakah jadi sekiranya kerajaan memutuskan bahawa kumpulan ini juga tidak layak untuk menikmati subsidi petrol? Selain itu, harga barang dan juga perkhidmatan yang juga pastinya akan meningkat sekiranya para pengusaha dalam industri pengangkutan dan logistik tidak juga menikmati subsidi bahan api. Jadi kalau kos pengangkutan dan juga logistik itu meningkat, maka pastinya harga barang-barang yang digunakan pengangkutan ini juga akan naik. Harga beras akan naik, harga ayam akan naik, ikan, telur, sayur, susu dan sebagainya pastinya akan meningkatkan kos pengangkutan. Apapun perbelanjaan golongan M40 ini tidak boleh disifatkan sebagai golongan berada dan pastinya dia akan meningkat. Malahan golongan miskin yang tak dibantu oleh kerajaan melalui penyematan subsidi juga akan terbeban dengan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Bantuan yang diberikan oleh kerajaan dalam pelbagai bentuk penyematan subsidi juga akan habis dibelanjakan begitu saja untuk nak menampung kenaikan harga barang tanpa mereka dapat menikmati apa-apa manfaat daripada tambahan tadi. Jadi persoalannya, bilakah masanya hasil penyebatan subsidi tadi dikatakan boleh diagihkan kepada rakyat yang berhak untuk menerimanya?
Dan saya pasti dalam ucapan yang Amat Berhormat Tambun mengatakan segala apa yang dapat dijimatkan akan diagihkan semula pada pengguna-pengguna. Saya ragu dan bahawa itu akan berlaku. Sementara itu dengan langkah-langkah kerja untuk menarik balik subsidi harga ayam